أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita nak mulakan ya apa klinik Fatihah kita, insyaAllah kita nak pastikan dulu boleh maklum tak dalam ruangan komen ke suara saya jelas tak? Suara atau video ataupun ada gangguan-gangguan lain ke insyaAllah ya siapa yang hadir secara bersemuka live pada pagi ni insyaAllah ya, kita nak pastikan program kita berjalan dengan lancar dan saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang hadir pada pagi ini insyaallah ya. Baik. Jadi kita nak ambil keberkatan, kita nak mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Okay, Alhamdulillah Kak Ainun suara jelas. Pertama sekali memohon maaf atas apa teknikal kita bermula agak lewat sikit pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita. Jadi kita teruskan klinik Fatihah kita insyaAllah tanpa kita nak melengahkan masa. Pertama sekali sebagaimana kita maklum Suratul Fatihah merupakan rukun dalam solat ya, rukun dalam solat. Jadi sudah pastilah kita kena ambil berat tentang segala permasalahan-permasalahan dari sudut bacaan ya, dari sudut bacaannya sebagaimana yang telah digariskan oleh ulama al-tajwid supaya kita dapat kesempurnaan dalam kita melafazkannya terutama sekali dalam solat insya-Allah. Sebagaimana tujuan utama kita adakan ya program klinik Fatihah ni iaitu untuk mencapai kesempurnaan dalam solat. Baik, sebelum tu kita nak tengok sedikit, kita nak ambil tadabbur sikit tentang berkenaan dengan surah Al-Fatihah ni Jadi surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan Ummul Kitab Ummul Kitab bermakna ibu Al-Quran kerana ia merujuk kepada keseluruhan makna Al-Quran jadi dia dinamakan juga Ummul Kitab. Dan juga ia dinamakan As-Safiyah yang bermakna menyembuhkan menyembuhkan kerana ia memberi kesembuhan kepada penyakit rohani dan jasmani. Ini antara nama-nama lain suratul Fatihah.
Dan satunya namanya Al-Wafiyah, bermakna yang lengkap, kerana ia melengkapi makna keseluruhan Al-Quran. Jadi inilah antara kelebihan suratul Fatihah. Dan antara lain Al-Kafiyah, yang bermakna yang mencukupi, kerana dengan membacanya ketika qiyam solat seseorang sudah memadai untuk sah, menjadi rukun dalam solat. Manakala tanpa membacanya menyebabkan solat seseorang batal. Batal. Al-asas bermakna asas, kerana ia diibaratkan asal Al-Quran, dan merupakan surah yang pertama menurut tartib penyusunannya. Seterusnya alhamd bermakna segala pujian, kerana ia bermula dengan kalimah ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan as-sab'ul masani bermakna 7 tempat berhenti, kerana ia mempunyai 7 ayat. Disebut dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, La u'allamannaka a'zamu suratin fil Qur'ani qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'us hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Yang bermaksud, aku akan ajarkan kepada engkau satu surah yang merupakan surah yang teragung di dalam Al-Quran, iaitu Alhamdulillahi rabbil alamin, yang mempunyai 7 tempat berhenti dan merupakan ayat Al-Quran yang agung yang dikurniakan kepadaku. Itu antara nama-nama lain suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah diwahyukan di Makkah dan bilangan ayatnya ialah 7 ayat berdasarkan ijma' ulama'. Dinamakan Al-Fatihah kerana surah tersebut menjadi pembuka kepada Al-Quran, yakni merupakan surah yang pertama dari segi tartib penyusunannya di dalam Al-Quran, yakni tartib mushaf, walaupun bukan dari segi penurunannya, iaitu tartib nuzul. Surah ini walaupun pendek, sebenarnya ia merangkumi segala pengertian, objektif dan perbendaharaan Al-Quran secara umum. Justru surah ini dikenali juga sebagai Ummul Quran. Ia dapat diperhatikan apabila surah ini diperkatakan asas-asas agama, yang merangkumi pertamanya akidah, merangkumi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, keesaannya, kurniaan nikmat dan keimanan kepada hari kiamat. Iaitu bermula ayat 1 hingga 5, yang menceritakan tentang akidah. Yang kedua tentang ibadah, termasuk persoalan doa, memohon pertolongan dan hidayah, ikhlas, istiqamah dan kesatuan ummah pada ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, manhaj kehidupan, iaitu pemilihan tata cara kehidupan yang benar dan diredai, dan jalan-jalan mereka yang melukai dan yang sesat, iaitu pada ayat yang 7. Jadi begitulah sedikit tadabbur tentang suratul Fatihah. Tapi dalam program ini, dalam klinik Fatihah ini, kita nak tengok bentuk-bentuk kesalahan, bentuk-bentuk kesalahan yang ada, iaitu dalam kesalahan jali ataupun khafi. Sebenarnya banyaklah, terlampau banyak. Jadi saya cuba huraikan hari ini seberapa ringkas, dan kita harapkan untuk dapat kefahaman lah atas huraian itu, insya-Allah, dan kita dapat manfaat atas perkongsian ini, insya-Allah. Baik. Jadi tanpa kita nak mengambil masa yang lama, kita nak terus kepada bentuk-bentuk kesalahan dalam 7 ayat suratul Fatihah ni, insya-Allah. Dan saya rasa semua maklum yang kita dah dibekalkan dengan slide. Jadi semua peserta boleh lihatlah
slide yang telah dibekalkan dan juga ada workbook kat situ. Jadi kalau anda ada penandaan ataupun catatan ringkas boleh dibuat pada workbook yang disediakan insya-Allah ya. Baik. Sebelum ni untuk program ni kita mengambil masa yang lama sampai 2-3 hari ya. Jadi saya cuba pendekkan hari ni 2 hari saja insya-Allah program kita bermula hari ini dan besok selama 2 jam insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan dan Allah rezekikan kita semua kefahaman, dan dengan kefahaman itu kita dapat menyempurnakan amalan kita, terutama sekali bacaan Fatihah dalam solat ya, kerana ia menjadi rukun insya-Allah. Baik. Dan kalau dalam sesi ini insya-Allah kalau ada pertanyaan ataupun soalan secara ringkas lah boleh tulis dalam ruangan chat ya. Ya. Baik. Um, ada Kak Liza ya, ada yang tak dapat masuk Kak Liza ya. Jadi insya-Allah nanti admin akan usahakan insya-Allah. Baik. Dan, program ini juga akan direkod dan insya-Allah nanti kita akan share dalam Telegram grup Telegram supaya kita dapat ulang Okey, kita akan pergi kepada kesalahan bacaan surah Al-Fatihah ayat yang pertama ayat yang pertama, iaitu basmalah basmalah, di mana ada khilaf kat sini tapi tak apa. Kita tengok pada pendapat Imam Syafi'i mengatakan basmalah adalah ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Lafaznya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita nak tengok bentuk-bentuk kesalahan pada ayat ni. Yang pertama saya rasa ini sering terjadi, kita kena hati-hati, iaitu kita menghilangkan atau melemahkan bunyi ba pada lafaz basmalah seakan-akan bersifat rakhawah, sedangkan bunyi tersebut mempunyai sifat kuat iaitu syiddah dan jahar. Dia macam ni sebenarnya, kalau kita kadang-kadang kita cepat, kita tidak berhati-hati dalam masalahnya, kita tidak berhati-hati dan tak ada ilmu ya. Kita datang-datang je, kita nak baca surah Al-Fatihah, kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang terbaik iaitu kita kena uh, kembali kepada makhraj huruf ba, iaitu syafatan, dua bibir ya. Kita letakkan bibir semasa kita nak menyebut huruf, kita nak menyebut basmalah. Bismillah. Kalau kita letakkan bibir, insya-Allah kita takkan tertanggal huruf ba ataupun menyebut huruf ba dengan sempurna. Itu kaedahnya ya. Kataan B itu Bismillah kalau kita dalam keadaan tergesa-gesa atau tak berhati-hati, kita tak sempat nak letakkan bibir, terus Bismillah. Dia bukan sekadar mencacatkan atau menggugurkan huruf ba, dia juga boleh membawa maksud maksud yang berbeza. Perkataan Bismillah memberi maksud dengan nama, manakala perkataan Bismillah bermaksud racun Allah. Ini yang bahayanya ya. Tapi sebab tu kita kena jaga betul-betul
pada kesalahan ini, ya. Insya-Allah. Yang kedua, menukar huruf sin kepada huruf shin. Saya pergi kepada ketiga, sama juga, sin kepada sa. Ya? Dalam masalah ni kita kena faham tentang ilmu makhraj dengan sifat huruf. Makhraj dengan sifat huruf. Macam mana kedudukan ataupun sebutan pada huruf shin dan huruf sin. Sebenarnya bis ini adalah sin, huruf sin. Tetapi kalau sin ini kita zahirkan tafashi, bish. Dia akan jadi huruf shin. Bukan sin lagi. Dia kena stofir pada sin. Bis, ada desiran. Ataupun kita sebut sin, kita dengan cara kita meletak hujung lidah kita dikeluarkan. Bis, bis. Itu akan jadi sa. Jadi kedua-dua ni, kalau kita buat dengan sengaja, kita buat dengan sengaja. Kalau kita tak tahu, jahil, kita kena belajar. Tapi dah kita tahu, tapi sengaja kita buat, boleh batalkan bacaan. Kata, kerana menukar huruf. Kesalahan jali itu bila mana kita terjadinya penukaran huruf-huruf. Kan? Kita sengaja buat. Bis, kita jadikan sa. Maka, dia akan bawa pada kesalahan jali. Ya? Baik. Ya? Jadi berhati-hati untuk kita nak sebut sin. Bis. InsyaAllah. Jadi kena ada ilmu tentang makhraj dan sifat huruf. Terus kita kepada kesalahan yang keempat. Boleh rujuk dalam slide sebagaimana dalam skrin tu kita tengok. Iaitu menebalkan, yakni tafkhim huruf lam pada lafaz al-jalalah. Sebagaimana kita maklum, lafaz jalalah ini dia akan tebal lamnya. Huruf lam asalnya nipis, asalnya nipis, tetapi terkecuali kepada lafaz al-jalalah, di mana lam tadi kita kena tebalkan. Bila mana sebelumnya berbaris fathah dan dhammah saja. Kalau baris kasrah kita nipis. Kan? Jadi masalahnya sini ialah bismi, mi berbaris kasrah. Maka jangan kita tebalkan. Dia kembali kepada sifat asal. Lam infitah dan istifal. Istifal dan infitah. Kita tak boleh nak tebalkan. Jangan bismillah. Itu salah. Bismillah. Walaupun saya rasa semua dah faham, dah sebut. Tetapi kita nak tahqiqkan hari ini. Supaya jangan jadi kesalahan. Takut kita tak berhati-hati, kita sebut bismillah. Salah. Bismillah. Millah. Nipiskan. Kesalahan adalah kesalahan merosakkan lafaz, tidak menjadi jalilah, dia khafi. Meringankan huruf yang mempunyai tasydid, sama juga pada lafaz al-jalalah ni kan ada tasydid pada lam tu. Jadi jangan kita baca bismillah, walaupun nipis tapi kita tak tekankan, tidak zahirkan tasydid, pun menjadi kesalahan. Kerana dalam Al-Quran ada 14 tasydid yang wajib kita sempurnakan sebutan tasydid tersebut. Jangan baca tanpa ada tekanan. Bismillah. Kena praktis lah. Kena praktis. InsyaAllah. Dia banyak lagi lah. Banyak lagi huruf-huruf yang tasydid. Kita akan tengoklah pada ayat-ayat seterusnya. Di sini dia kata meringankan huruf yang bertasydid merupakan kesalahan yang merosakkan binaan kalimah. Kerana asal huruf bertasydid ialah huruf pertama yang sakin dan huruf keduanya berbaris. Ia seru meringankan seolah-olah
kita menggugurkan huruf pertama daripadanya. Kata Imam Al-Nawawi ada menyebutkan wajib membaca surah Al-Fatihah dengan disempurnakan semua huruf, ya, dan semua tasydidnya. Maka sekiranya gugur satu huruf daripadanya, iaitu diringankan huruf yang bertasydid. Ringan huruf tasydid ni seolah kita gugurkan huruf yang pertama. Kan sebagaimana tadi huruf pertamanya sakin, sukun, ya. Atau ditukarkan satu huruf dengan huruf yang lain, tidak sah bacaan itu. Tidak sah bacaan Fatihah. Tak sah bacaan Fatihah, batal rukun. Batal rukun, batal solat. Itu yang sangat-sangat kita perlu jaga. Jadi kita kena ambil perhatian lah atas kalamnya Imam Al-Nawawi mengatakan wajib kita menyempurnakan semua huruf dan semua tasydidnya dalam bacaan Al-Fatihah. Ya, baik. Kita pergi kepada ini baru ayat pertama tau. Ini banyak. Kita nak pergi secara terperinci. Kita nak pergi secara terperinci satu ayat demi satu ayat. Dalam ayat itu satu perkataan kepada satu perkataan yang melibatkan perkara yang perlu kita kena jaga, insya-Allah. Bismillah. Yang keenam iaitu memuncungkan bibir ketika menyebut huruf ra yang berbaris fathah seperti pada huruf ra pada perkataan. Okey, yang ni ada setengah daripada guru-guru yang mengajar kaedah. Ya, mengajar kaedah. Maksudnya kita nak tebalkan huruf ra, jadi kita maklumlah orang ajar macam kita ni dia bagi kaedah ra muncung sikit untuk tebal. Tetapi di situ tidak bermakna ketebalan itu disebabkan muncung. Ketebalan itu di dalam mulut, di kan lidah. Kan ra ni lisan, ya. Jadi dalam lidah. Ra bukan ora. Ya. Dia bukan apa? Bimbang kita nanti bila muncung dia akan jadi huruf waw. Perasan tak? Kalau kita contoh dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buat ra. Kalau kita muncung dia akan jadi macam ruhim. Kalau kita muncung. Sebab tu kita kena hati-hati kat sini. Ra ni bukan muncung. Dia bila disebutnya tebalnya dalam lidah kita. Ra. Ar-rah. Kan? Rahim. Bukan ru bukan dimuncungkan. Macam tu. Nah, sini nak dapatkan fushah lah, ketepatan dalam sebutan. Ra. Rahman. Rahim. Macam tu. Rahim. Bukan Rahim. Rahim. Sebab ra tidak terlibat dengan syafatan. Tidak terlibat dengan kebibiran kita. Dia adalah lisan. Baik. Dikatakan kerana di sini memuncungkan bibir hanyalah ketika huruf berbaris dhammah sahaja. Huruf yang berbaris dhammah ataupun bacaan ishmam. Mu la ta'manna. Itu ishmam. La ta'manna. Itu ishmam. Dan huruf yang baris dhammah mu, nu, ju, itu muncungkan. Jadi yang lain tidak terlibat dengan muncung. Seterusnya yang ketujuh, menipiskan ra yang ditebalkan pada seperti huruf ra dalam perkataan ni. Ini masalah. Dia kan ada hukum-hukum ra, tafkhim dan tarqiq pada huruf ra. Jadi kena pergi kepada tajwid lah. Sini cuma kita nak buat tengok bentuk kesalahan dan cara yang tepat. Kalau bab ada ilmu khusus tentang huruf ra. Kita boleh rujuk dalam kitab karangan Dr. Samsul Memakno, iaitu
bahagian ilmu tajuk ringkas, ilmu tajwid, tajuk ringkas ada khusus pada membicarakan tentang tebal dan nipis ra. Ya. Jadi di sini ra yang berbaris fathah maka kena baca tebal. Jangan baca nipis. Macam mana nak buat tebal nipis ni? Lebih kurang sama je tengok. Okey, dia memang beza. Kalau kita baca ra, ra ditarik sikit. Uh, Ro. kita punya lidah tu. Kalau nipis macam Ro. ra, kita sira, Ro. sirata, sira, itu salah. Dia kena Ro. sira, sirata, ya, Ro. as-sirata. Macam tu, ya. Rabbi, bukan Rabbi. Kak Rabbi ni salah. Selalu kita buat Rabbi kalau tak hati-hati. Bukan Rabbi. Ra. Rabbi. 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 Ar-Rahman. Rahman. Bukan. Jangan munculkan. Rahman. Rahman. Rahman dan Rahim. Rahim. Macam tu. Itu jadi kena tebalkan. Bukan nipis. Jangan jadi sirata. Baik. Yang ke-8 melebihkan. Jadi boleh tengok masing-masing kalau yang ada ni pada slide yang disediakan ataupun boleh rujuk dalam gadget masing-masing ya yang diberi slide Fatihah. Sebelumnya sebenarnya slide itu adalah rukun kauli tapi saya bagi je. Walaupun hari ini syarah bab Fatihah sebab dalam rukun kauli ni yang panjangnya suratul Fatihah lah ya. Yang lain-lain tu sebagai bonus lah boleh buat rujukan ya insya-Allah. Jadi boleh tengok pada bahagian apa pembicaraan pada suratul Fatihah. Rukun kauli yang kedua. Hmm. Yang ke-8 melebihkan sifat getar huruf ra yang bertasydid itu pada perkataan. Eh? Sifat getar takrir pada ra. Kita buat macam mana? Kita buat Ar-Rahman. Jangan benda ni kita jangan pandang remeh. Remeh ada. Saya pernah jumpa. Hatta imam-imam sekalipun ada yang melebihkan getaran pada ni. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi dia tidak boleh digetarkan lebih pada sekali. Nanti dia akan jadi sebut ra yang berulang-ulang. Dia sebut Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. Macam tu. Jangan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, jangan Ar-Rahman. digetarkan berlebihan. Ya. Baik. Ar-Rahman. 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 Baik. Seterusnya, kita tengok pada menukarkan huruf H kepada H. Menukar huruf H kepada H. Sorry. Menukarkan huruf H kepada H. Ar-Rah kan. H pedas itulah kan. Kita buat roh. Ar-Rahma. Roh ada juga hamsnya. Cuma bezanya makhraj. Hadi tengah tekak dihimpitkan sebab tu jadi macam pedas. Ar-Rah. Ar-Rah. Bukan Ar-Rah. Roh. Tak nak dengan roh. Rahman dengan Rahim. Jangan kita buat Rahman dengan Rahim. Macam tu ya. Itu tukarkan ha kepada ha. Ha kepada ha. Ya. Baik. Ar-Rah. Ar-Rah. Seterusnya kita tengok yang ke-10 ya.
Hmm. Yang ke-10, menukarkan baris kasroh huruf nun kepada baris dhammah. Ini jarang berlaku lah, tapi kita huraikan juga hari ini. Kadang-kadang kita tersilap. Kan dalam kita asas Al-Quran, kalau dalam kaedah Al-Bada, dia ada 6 perkara. Enam perkara ni kena jaga. Pertamanya, huruf hijaiyah. Ya? Maka jangan ada kesalahan pada huruf hijaiyah. Bermaksud jangan ada tukar, berubah atau tambah. Kan? Kita tukar huruf, kita ubah huruf ataupun tambah huruf. Macam tu. Tambah huruf macam mana? Pada mat lah. Contohnya, dalam Fatihah contohnya kita Ar-Rahman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita buat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak matkan. Jadi kita dah buang huruf kat situ. Kalau tambah huruf macam mana? Ini kita bahas sekarang ni tentang Hafs an Asim. Jangan sentuh qiraat lain. Hafs an Asim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita tambah ki itu panjang kan. Seolah kita tambah ya. Ataupun yang pentingnya, kana'budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tambah du tu kita panjangkan. Mana kita tambah waw. Padahal dia tak ada waw kat situ. Dia bukan tak ada mat kat situ. Itu dikatakan menambah baris ataupun tadi menambah huruf. Ya. Jadi pertama, jaga pada huruf dalam kaedah Al-Bada. 6 perkara penting. Jaga huruf, jangan tertukar huruf. Jaga baris, jangan tertukar baris. Jaga tanwin. Jaga mat, panjang pendek tu. Jaga sukun, sebutan sukun yang tepat. Dan jaga tasydid. 6 perkara ni kena jaga. Kerana dia boleh merubah ataupun terjadinya kesalahan jali. Termasuk di sini dia katakan menukar baris kasroh kepada dhammah. Ar-Rahmani, kita baca Ar-Rahmanur Rahim. Kan mudah nak tukar tu. Jadi kena hati-hati di sini. Ar-Rahmani, nirra, bukan nurra. Baik. Yang ke-11, menebalkan huruf mim pada perkataan Ar-Rahman. Macam mana ni nak tebal? Ini terjadi kepada orang yang lajah utara. Macam saya lah, orang Kedah kan. Dia lebih baku sebutannya. Macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tebal kan? Dia baku kan? Padahal dekat situ dia kena nipis. Kat sini sama je. Ar-Rahma. Salah. Ar-Rahma. Kan? Ma itu sebutan antara ma, mi, ma. Itu lajah yang tepat. Kenapa? Kerana nipis. Bila nipis, kedudukan lidah kita tu terletak dan pangkal lidahnya terletak dan lidah terbuka. Ma. Bukan ma. Kalau ma tu seolah-olah macam lidah kita nak melengkung. Nak ke arah itba'. Itu yang salahnya. Ma. Ma. Kan? Ar-Rahma. Bukan Ar-Rahma. Itu dia kata menebalkan huruf mim. Pada ayat ni lah. Maliki. Jangan ma. Ya. Al-Maghdu. Maghdu ni masalah dia terikut dengan dot. Dot tu kan huruf tebal. Selain daripada isti'la, dia juga itba'. Maka dia tebal.
Jadi mim jangan mar, mar. Al-ma-ra, mardu, bukan mardu. Ma tadi ar-rahma mardu. Salahlah. Ma tetap nipis, tebalnya ghain. Ma tetap nipis, dikatakan istilah terpengaruh dengan rakan sebelah dia. Tebal ghain jangan kita jadikan mim tebal juga. Mim tetap ma, ghain tetap tebal ra. Ma, ra bila matikan ghain, mar, bukan mor. Itu kena jaga, dia merosakkan, merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan tajwid, baik. Kita pergi seterusnya kepada perkara yang 12, InsyaAllah kita cepat-cepat ni sebab ada banyak ni, lebih kurang dekat-dekat 200 kesalahan jali dan khafi yang perlu kita nak selesaikan dalam masa 2 hari ini, InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita bermula 9.30. Kita akan habis 11.30 hari ini, InsyaAllah. Baik. Yang ke-12 iaitu melebihkan gunnah huruf mim dan nun yang hendak diwakafkan. Jadi untuk awal ni ayat-ayat ayat pertama ni kena syarah lebih sikit lah. Sebab nanti pada ayat ke terakhir ni banyak benda-benda yang sama yang kita nak syarahkan. Benda yang sama yang diulang. Jadi untuk permulaan ni kita lebihkan sikit masa. Yang ke-12 iaitu melebihkan gunnah. Macam mana ni melebihkan gunnah? Huruf mim dan nun yang hendak diwakafkan. Macam mana jadinya? Tengok, Kan kalau dalam tartib gunnah, gunnah ni hanya pada huruf nun dan mim saja. Tartibnya ada 4. Yang paling sempurna, yang sempurna, tidak sempurna, paling tidak sempurna. Mim yang mati atau nun yang mati kerana wakaf, dia duduk peringkat yang ketiga. Tidak sempurna gunnahnya. Kalau paling sempurna, yang paling sempurna iaitu nun dan mim yang bersabdu. Sempurna pada ikhfa, iqlab, dan juga idgham ma'aghannah pada ya dan waw. Yang tu. Yang tidak sempurna pada nun dan mim yang sukun. Yang paling tidak sempurna pada nun dan mim yang berbaris. Itu maratibul gunnah. Jadi mim dan ya di sini, mim dan nun di sini ialah pada kedudukan sakin bila diwakafkan. Maka dia kena duduk dalam ketiga itulah. Baik. Jadi kalau boleh semua mutekan suara untuk kelancaran program. Kalau ada permasalahan boleh chat dalam ruangan komen. Dalam chatting tu kan. InsyaAllah. Baik. Masih tuan. Mana tadi? Dilebihkan gunnah. Macam mana ni? Nak buat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih gunnah tu maksudnya. Him di sini mat. Dia boleh 2. Boleh 3. Mat arid disukun. 2, wa 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Hi itu. Him. Boleh panjang sampai 6. Tetapi dia pada mim yang mati. Tu. Itu gunnah tu jangan kita lebih sebab dia dalam maratibul yang ketiga. Tartib yang ketiga pada mim atau nun yang sukun.
Jadi dia sekadarnya. Kena ada, jangan tak ada. Jangan tak ada pula. Jangan rahim. Itu tak ada gunnah. Salah lah dari sifat mim dan nun. Wajib berdiri gunnah pada mim dan nun pada semua keadaan. Sebab dia memang sifat asal pada mim dan nun, iaitu gunnah. Maka di sini yang dilarang tu jangan kita rahim. Lebih jadi gunnah. Gunnatul kamilah. Jadi gunnatul kamilah itu salah. Gunnah yang paling sempurna. Haim. Yang tepat macam mana? Ar-Rahim. Rahim. Dah. Syukurlah gunnah dah ada. Bukan gunnatul kamilah. Sama juga alamin. Bukan alamin. Jaranglah jadi. Tapi benda ni tak mustahil jadi kalau kita ada ilmu. Kita nak terperincikan secara halus kesalahan, bentuk-bentuk kesalahan dalam suratul Fatihah. Ada orang buat alamin. Nak gunah sangat sampai kepada gunatul kamilah. Jadi alamin. Dah macam tu je, ya. Yang ketiga, menukarkan huruf mim yang hendak diwakafkan kepada nun. Ini sifatlah dan makhraj. Pada lafaz, contoh lafaz basmalah, Ar-Rahim, syafatan, dua bibir dirapatkan. Tapi kita juga Ar-Rahim. Jadi nun kita letak pada makhraj nun. Salah. Kalau sengaja kita buat boleh membawa kepada kesalahan jali, kena tukar huruf. Kan? Ar-Rahim. Rapat bibir. Sempurnakanlah sifatnya, makhrajnya. Syafatan, dua bibir dirapatkan. Samalah al-mustaqim. Jangan mustaqim. Tak jelas orang kata kan. Jadi jelas betul-betul. Mim ikut segala sifat dan makhrajnya. Baik. Dia boleh bawa kesalahan jali ni, jangan main-main ya. Kerana dia tukar huruf. Kita tak bicara tentang makna pun tak apa, kita tukar huruf. Tadi kesalahan jali menukar huruf. Macam tu ya. Baik, yang ke-14 membaca ya madiyah bercampur dengan gunnah mim yang diwakafkan sedangkan bunyi huruf mad hanya keluar daripada rongga. Kesalahan merosak lafaz dari sudut penyempurnaan tajwid macam mana ni? Yang ke-14 ni, membaca ya madiyah bercampur dengan gunnah mim yang diwakafkan sedangkan bunyi huruf mad hanya keluar daripada rongga. Kesalahan merosakkan sudut penyempurnaan. Macam ni. Ya madiyah, ya mad. Ya mad kan rongga. Dia kan makhrajnya al-jauf, alif waw ya, huruf-huruf mad. Fathah sebelum fathah, alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah, itu huruf-huruf yang dikatakan makhraj muqaddar. Dia tak boleh tunjuk, dia hanya di rongga. A, I, U. Jadi rahim. Kita pergi terus kepada gunnah. Bercampur dengan gunnah mim. Contohnya rahim. Rahim. Campur dengan gunnah sengau jadi. Rahim. Asalnya bukan gunnah. Ya mamnu'in. Dilarang. Tak ada gunnah. Haim. Hai. Hai maknanya dia jauh. Rongga. Tak ada menyentuh mana-mana bahagian. Hai itu kan suara mat. Ya. Ya. Kan. Ya mat tu. Hai bukan hai. Kalau muhaqqaq dia kena dia pegang suara. Kalau huruf mat
Suara mat ataupun makhraj muqaddar, dia tak memegang suara. Makhrajnya tak pegang suara. Hai boleh terus sampai habis suara. Tetapi ini kerana mat, dia ada kaedah je. Ada 2, 4, 6 harakat. Maka kita ikut harakat tu lah. Hai bukan, bukan rahim. Jadi sengau. Jadi kita masukkan gunnah pada ya maddiah tu. Ha, kan? Ini antara bentuk kesalahan yang terpencil. Orang tak Orang awam tak rasa. Dia ikut keadaan, kadang-kadang dia nak sengau-sengau je. Dia tak tahu itu salah satu bentuk kesalahan. Ya? Ini pun akan diulang pada ayat-ayat yang lain. Saya rasa kita nak jelaskan pada sesi ini sejelas-jelasnya. Yang ke-15, melantunkan suara seperti sifat khalqalah. Apabila ia hendak, apabila menyebut huruf yang terletak di akhir ayat yang hendak diwakafkan seperti Rahim. Melantunkan suara seperti sifat khalqalah. Ya? Macam mana ni jadinya? Ar-Rahim. Macam tu. Dia tak pergi kepada makhraj mim dan dizahirkan gunnah, tetapi dia letakkan lin, kan, nasta'in, macam tu, al-mustaqim, macam tu. Dia dia ada seperti sifat khalqalah. Dia tak boleh lah. Sebab mim dan nun bukan kata khalqalah, uh, tawallud pun tak boleh. Yang ni beranak suara pun tak boleh. Tidak dibenarkan. Jadi sebagaimana kita bahas tadi lah, mustaqim, rapat bibir, lepaskan gunah sedikit, bukan kamilah. Taqim, taqim. Macam tu je. Ya? Ni bentuk kesalahan yang kadang-kadang kita rasa macam tak terjadi, tapi jangan main-main bagi orang-orang yang baru, yang tak biasa, kan, dia menjadi kesalahan sebenarnya pada perkara-perkara yang kita anggap remeh ni, ya. Yang ke-16, yang terakhir pada ayat yang pertama, iaitu menahan suara seperti syiddah apabila menyebut huruf mim dan nun tetap di akhir ayat yang ingin diwakafkan. Jadi ini bila jadi tahan suara, dia tahan suara maknanya jadi syiddah. Tertahan suara maknanya dia tak alirkan suara tu kat hidung, maka tak zahir sifat gunnah. Salah dari sudut sebutannya. Cuba macam mana? Ar-Rahim. Macam tu. Dia rapat je bibir. Dia tahan suara betul. Kan mim tu syafatan, dua bibir, dia rapat bibir. Rahim. Dia tak ada dia tidak zahirkan suara. Dan berbetulan kalau kita tengok sifat mim dan nun ni apa? Iaitu tawassut. Suaranya kena lepaskan. Lepaskan melalui gunnah tadi. Sama juga nun. Alamin. Bukan dia sampai rakhawah yang berterusan. Macam shin. Ash. Dia ada alamin. Itu rakhawah tak? Dia alamin. Tawassut. Mutawassitun. Sederhana. Pertengahan pada suara yang dilepaskan. Itu jaga-jagalah. Jangan rahim menyalahi sifat tawassut dan juga sifat gunnah pada mim dan nun, ya. Baik, seterusnya kesalahan bacaan surah Al-Fatihah pada ayat yang kedua, ya. Okey, ayat yang pertama ni, kalau ada soalan boleh maklum dalam ruangan chat. InsyaAllah. Sekejap ni ada soalan ke ni? Okey. Baik, ya. Kalau ada soalan.
ataupun nak kumpul ke sampai ke sesi kedua besok ke atau last sesi hari ni pun boleh juga. Yang pasti kalau ada ketidakjelasan atas penyampaian saya ni, insya-Allah kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau tak mampu, kita akan rujuk kepada ahlinya. Kita ada murabbi ya dalam bidang-bidang tajwid ya. Terutama sekali Tuan Guru Dr. Samsul Makno pun boleh jelaskan. Kita akan bincang dalam grup yang disediakan, insya-Allah. Yang pasti kita nak persoalan itu dijelaskan. Permasalahan itu kita kena selesaikan. Kerana nanti dia akan membawa was-was dalam bacaan. Was-was ini bahaya. Jadi kita kena jelas segala permasalahan ataupun persoalan yang timbul, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita nak tengok kesalahan bacaan surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ya. Jadi kita tak nak tafsir lah. Kita nak tengok pada dari sudut bacaan saja ya, insya-Allah. Yang pertama, menebalkan hamzah wasal pada perkataan alhamdu sedangkan ia mesti dinipiskan dengan kesempurnaan sifat infitah dan istifal. Kesalahan ini merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan tajwid. Kalau bab nipis ni dalam bab sifat huruf dua kena ada. Istifal dan infitah. Istifal dan infitah. Jadi hamzah wasal ni sifatnya nipis. Maka jangan jadi o lah. Al bukan al. Alham. Ya. Jangan kita tebalkan. Tetap bukan a. Alham. Tak boleh ya. Dan saya sebenarnya teruja kalau nak bersifat tentang makhraj dengan sifat ni sangat penting ilmunya. Kalau yang nak mendalami boleh ikuti ya kelas-kelas yang ditawarkan dalam Akademi Al-Badah, boleh hubungi admin ya untuk lain-lain ya. Bab ilmu tajwid khusus. Hari ni kita nak tengok bentuk-bentuk kesalahan saja. Dan saya rasa saya percaya ada yang serta hari ni pun yang ambil ilmu tajwid ada, insya-Allah ya. Baik. Jadi jangan kita tebalkan ya pada hamzah wasal. Membaca hamzah wasal pada alhamdu ketika mula dengannya seperti bacaan ikhtilas sedangkan ia dibaca dengan baris atas secara sempurna. Dia ringankan a tu. Ringankan sebutan a. Dia kena baca a lah. Jelaskan. Alham. I u pada hamzah. Tapi baris di atas kerana bertemu dengan lam. Kan ini bab lain lah. Kenapa dia hamzah wasal ni baris di atas? Ada ilmu lain ya. Di sini kena nyata dia berbaris di atas. Al. Jadi kena tebalkan ya. Kena jelaskan betul-betul. Hamdu, alhamdana. Al. Seterusnya pada kesalahan yang keempat. Yang tiga dia. Membaca baris hamzah wasal seolah-olah huruf tersebut berbaris bawah seperti dalam kalimah. Ilham. Ini dah tentulah kesalahan. Jali. Tukar baris. Jarang berlaku. Tetapi tidak semestinya tak berlaku. Dia kita kena ambil perhatian juga. Dia adalah
al. Kenapa? Kadang-kadang kita tak faham. Nak memulakan hamzah wasal tu, ilmu dia. Kalau ada masa, insya-Allah saya boleh terangkan. Dia ada banyak huraian dekat sini. Kaedah-kaedah macam mana kita nak mulakan, nak bariskan hamzah wasal. Kerana hamzah wasal ni dia tidak diletakkan baris. Dia kena mengikut keadaan-keadaan tertentu. Tapi di sini kena baca a. Alham, ya. A, ya. Seterusnya yang keempat, memberatkan sebutan huruf lam sakinah pada alhamdulillah. Seakan-akan huruf tersebut mempunyai sifat syiddah sedangkan ia adalah huruf yang bersifat tawassut. Kesalahan ini merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan tajwid. Ini selalu sering terjadi. Kesalahan ni. Kesalahan ni, Masya Allah. Imam-imam kita sendiri pun. Jadi kena hati-hati kita sebab Al-Fatihah ni rukun qauli yang kena lafazkan. Sekurang-kurangnya kalau kita duduk dalam makmum, kena dengar telinga kita sendiri. Mana kena qauli, kena lafaz. Mulut bergerak dan keluarkan suara. Jadi macam mana kesalahan pada yang di 64 ni? Dia kata kena jadi kadang kita sebutkan dia sebagai sifat syiddah. Pertama sekali, lam ni kita kena faham dia adalah huruf-huruf yang lemah. Ya, lemah. Jadi apa guna fungsinya? Jangan bila lemah ni, sentuhan dia kena sentuh untuk hasilkan bunyi ni pada makhraj, kena sentuh. Tetapi sentuhan itu tak kuat macam huruf ba. Ab. Sentuhan yang kuat menghasilkan lantunan ab. Tapi lam jangan letak kuat. Al. Jangan sentuh kuat. Dia hanya lemah. Hanya menyentuh. Maka terjadilah dia sifat tawassut. Kan? Dia bersifat tawassut. Lemah. Jangan jadi tawallud. Beranak suara. Kan? Daripada makhraj lam kepada ha, antara tu jangan ada beranak suara. Al tu datang mana? Itu suara lain. Suara yang menyentuh makhraj-makhraj lain. Atau sebab lain. Itu suara. Bila suara maknanya dia tidak dibenarkan. Kerana takut zahir huruf lain. Kan kita kena faham di sini bab makhraj ni. Sedikitlah untuk perkongsian. Angin yang keluar daripada dada kita, keluar melalui mulut, kalau tak ada bunyi, itu namanya nafas. Angin yang keluar daripada dada kita melalui mulut, kalau ada bunyi, nama suara. Dan angin yang keluar, yang mana ada suara tadi, menyentuh mana-mana makhraj muqaddar dan muhaqqaq, itu nama huruf. Jadi kita bimbang dekat suara tadi. Walaupun tak jelas huruf, suara tadi itu maknanya dia menyentuh makhraj-makhraj yang tertentu atau sifat tertentu menyebabkan dia zahir suara takut jadi huruf. Itu yang ulama tidak benarkan terjadinya tawallud, beranak suara. Maka jangan kita buat allaham. Caranya ringankan sentuhan pada lam, jadikan dia tawassut. Alham. Ini yang dimaksudkan dengan kesalahan yang keempat ni. Alham, jangan alham. Segala istilah-istilah tawassut ni semua dalam ilmu makhraj dan sifat huruf. Jelas ya? Untuk bahagian tu. Saya harap dapat kefahaman. Dan kalau tak ada ni boleh tanya dalam ruang chat ya. Yang kelima, menyebut huruf lam sakinah seakan-akan berbaris atau bersifat qalqalah seperti lam sakinah dalam kalimah ni. Macam saya kata tadilah. Alham. Kan? Dia lebih kepada istilah tawallud, bukan qalqalah, tak mungkin jadi sedikit saja beranak suara.
Jadi sama yang saya huraikan, yang kelima ni sama dengan yang saya huraikan. Dia kata takut berbaris atau bersifat khalqalah. Alham, alham. Alham. Jadi alham. Yang betulnya alham. Alham macam tu ya. Merosakkan lafaz dari penyempurnaan sudut penyempurnaan tajwid. Kesalahan ni merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan tajwid. Baik. Yang keenam, menukarkan huruf H kepada huruf H seperti perkataan yang di bawah ini kita dah bahas pada tadi. Bismillah. Pada Ar-Rahman, Ar-Rahim tu ya. Jadi sama juga sini. Alham bukan alham. Alham, alham. Ha. Jadi kesalahan ini merosakkan makna kalimah. Kena jaga sangat-sangat. Al-ha dengan ha pedas bermaksud pujian. Kalau dengan ha dada bermaksud lemah atau hilang atau binasa. Hati-hati ni. Hati. Alham bukan alham. Ham. Ya. Yang ketujuh, menyebut huruf dal seperti huruf D. Sedangkan makhrajnya yang betul yang tepi hujung lidah dihimpitkan pada belakang gigi kaki atas yang berdekatan dengan gusi. Ini bab makhraj lah. Bab makhraj. Da, di, du. Kita jangan da. Naik atas tu. Da, di, du. Da, da. Hujung lidah kan. Dia jadi da. Macam dia leweh sikit. Da. Alhamdulillah. Bukan du. Du bukan du. Da. Di. Du. Hujung lidah dihimpitkan kepada belakang gigi kecil atas yang berdekatan dengan gusi. Jadi kalau kita letakkan di tengah lidah, da. Dia kita naik atas sikit. Da. Salah. Da. Roksun lisan hujung lidah. Da. Ya. Tepi hujung lidah dihimpitkan kepada belakang gigi kecil, gigi kacip atas ni. Da. Bukan da. Da. Di. Du. Ya. Jadi boleh kita tengok pada setiap ayat yang ada dalam suratul Fatihah. Na'budu. Budu je bukan budu Kelantan tu. Budu. Ya. Na'budu. Dia agak ringan. Ringan sikit. Tidak tekan budu. Budu-i. Ya. Jadi di sini dia kata apa? Di sini terbuktilah bahawa talaqi dan musyafahah dengan guru adalah jalan terbaik. Nak cerita macam mana? Kena duduk, talaqi juga. Bagi menyempurnakan sebuah huruf dal, ini kerana sekiranya bacaan tidak tepat, maka dikhatari akan merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan hukum tajwid. Baik. Yang ke-8, membaca huruf-huruf yang berbaris kasrah seakan-akan bacaan imalah. La bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Alhamdulillahirabbil bil bukan bi ba bi bu bukan ba be bu rabbil arrahmanir rahim ni yaumiddin yaumiddin. Jadi tak nak sebutan ini jadi imalah. Rabbi rabbir. Jadi rabbil bil rabbil. Kena tarqiq betul-betul, nipiskan. Rabbil ar-rahmani bukan nirrah. Ya.
Yaumiddin salah. Yaumi. Ma. Mi. Mu. Ma. Makhraj pada baris. Ma dibuka. Mi separuh. Mu dimuncungkan. Ma. Mi. Mu bukan me. Macam tu ya. Baik. Tidak menyempurnakan sebutan huruf lam sakinah sehingga bunyinya seolah-olah seperti ya mat pada kesalahan yang kesembilan. Tidak menyempurnakan sebutan huruf lam sakinah sehingga bunyi seolah-olah seperti ya mat. Macam mana ya? Macam mana ni? Kita buat Rabbil alamin. Pada Rabbil. Macam tu. Bukan Rabbi alamin. Kita buat ya mat. Kita tak sempurnakan sebutan lam tu. Rabbi alamin. Padahal Rabbil. Rabbi alamin. Itu dia akan masukkan tidak menyempurnakan sebutan lam sakinah sehingga bunyi seolah-olah seperti huruf seperti ya mat ya. Rabbi bukan Rabbil. Rabbi alamin. Sebab tu kita kena betul-betul talaqi, kena tahqiqkan dulu bacaan Fatihah ni. Biarlah perlahan-lahan. Sebab nanti kita nak apply dalam bacaan solat, dia kena baca kadang-kadang kita nak ikut imam, kadang-kadang imam laju tu kita kena baca secara hadar, laju. Tetapi kalau kita tak tahqiqkan Fatihah, kita kalau boleh Fatihah ni kita belajar betul-betul dan kita talaqi dulu dengan guru-guru yang siqah dan kita latih tahqiqkan sehinggalah kita betul-betul sempurna pada semua huruf, bukan ayat, bukan perkataan dan bukan ayat. Setiap huruf itu kita sempurnakan sebutannya. Secara ni kita boleh bantu dalam klinik Fatihah ini ya. Kita nak tengok bentuk-bentuk kesalahan dia ya. Dia sudut makna lah kalau kita baca Rabbil alamin ni Tuhan sekalian alam. Kalau kita Rabbi alamin Tuhanku. Rabbi Tuhanku bukan kalau Rabbil tu Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian bagi alam ni. Tapi kalau Rabbi itu kita tak jadi alam, jadi Tuhanku. Itu dia sudut makna lah. Sebab tu hati-hati dalam sebutan ya, insya-Allah. Menukar huruf ain kepada huruf hamzah pada kalimah. Yang ni sangat penting. Kita buat macam ni. Kita pertama sekali kita kena faham huruf ain ni, saya jelas sikit ya. Huruf hamzah dan huruf ain tidak sekali-kali bersifat dengan gunnah. Masa menyebut huruf ain, suara ini dikeluar kat mulut. Kita tutup ruang hidung. Tapi benda ni susah terjadi. Susah kalau tanpa latihan. Kita tolak suara ain, huruf ain ni yang berbaris ke mulut. Contoh. Mana kita tutup hidung, kita akan sebut. Mana jadi keluar kat mulut. Begitu juga hamzah. Bukan I, U. Masalah yang ke-10 ni kerana kita masukkan sifat ghunnah
pada hamzah dan ain. Jadilah masalah ni. Ya? Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ain ni kita tak keluarkan kat ni. Jadi a a dia kena bukan alamin. Rabbil alamin. Kalau kita balik kepada hamzah lah. Yang di sini masukkan tukar kepada hamzah. Rabbil alamin. Dia kena ain di tengah tekak, dia mesti keluar kepada mulut, bukan pada hidung. Jadi kita nyambat Rabbil alamin, dia kena alamin. Ada sifat tawassut pada ain. Rabbil alamin. Alamin, bukan alamin, atau bukan alamin. Ya. Yang sebelah ni, yang saya syarah ni sebelah termasuk sebelah. Mengeluarkan huruf ain pada corong hidung sedangkan makranya ada di tengah leher. Kita Rabbil bukan alamin. Masuk kepada hidung. Jadi ghunnah pada ain, salah. Jadi 10 dengan 11 ni cover. Jangan Rabbil jangan baca Rabbil yang tepatnya Rabbil bukan itu masuk kat hidung. Salah. 3 keadaan. 2 keadaan salah, 1 betul. Pertama, jangan Rabbil alamin, 1. Yang kedua, jangan Rabbil alamin, salah. Yang tepatnya Rabbil alamin. Tekan tengah tekak kita ni dan keluarkan suara dekat mulut. Alamin. Macam tu. Yang ke-11, ya. Mengeluarkan huruf ain daripada corong hidung sedang yang sebelah dah baca dah ni tadi. Dah cover. Membaca huruf ya. Okey, sebelum tu yang sebelah ni. Tadi alamin, kalau nasta'in pun sama je, kita buat sengaukan ain. Nasta'in na'budu an'amta. Yang betul macam mana? Alamin nasta'in na'budu an'amta. Pada an'amta tu nanti kita tengok dia banyak kesalahan kat sini. Nanti kita tengok pada ayat yang seterusnya. Yang ke-12, membaca huruf ya madiah pada perkataan alamin bercampur dengan ghunnah huruf nun yang diwakafkan. Sedangkan bunyi huruf mad hanya keluar daripada rongga jauf. Sama perbahasan tadi dalam ayat yang pertama. Jangan baca alamin min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Mat tu, ya mat tu kita campur dengan ghunnah. Kena mi, bukan mi. Mi. Alamin. Bukan min. Kita campur dengan ghunnah. Itu yang dimaksudkan. Merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan tajwid, kesalahan tadi. Yang ke-13, terakhir pada ayat yang kedua, menukarkan huruf nun yang ingin diwakafkan kepada mim pada kalimah di bawah, sama yang tadi juga. Jangan asalnya alamin, kita buat alamin.
Kena hati-hatilah yang ni kesalahan ni kena hati-hati. Tertukar huruf. Middin. Kita buat middin. Tak mustahil kalau kita tak ada ilmu. Kalau tak ada berhati-hati, kesalahan ini tak mustahil berlaku Nasta'in. Nasta'in. Jadi mim. Sama juga. Waladdallin. Kita buat waladdallin. Salah. Kalau kita tukarkan kepada mim. Kesalahan ini merosakkan binaan kalimah sehingga membawa kesalahan pada makna yang difahami daripada kalimah asal. Kesalahan jali. Baik. Ada soalan tak untuk ayat yang kedua? InsyaAllah. Okey, dia kata makhraj soalan daripada Kak Liza. Makhraj ha dengan ain dari sudut makhraj sama. Dari sudut makhrajnya sama, cuma berbeza sifat. Pada al-halq, huruf-huruf tekak hamzah dengan ha pangkal, ain dengan ha tengah, kha dan ghain ujung. Macam tu. Kedudukan makhraj. Beza pada sifat saja, ain dan ha. Ain salah satu yang membezakan, ain bersifat tawassut, ha tidak ada tawassut. Macam tu InsyaAllah dia kena lalui bab makhraj dengan sifat, baru kita akan jelas bahagian ni Terima kasih soalan Kak Liza. Beza sama makhraj, berbeza sifat pada huruf ha dan ain. Jelas Ada soalan lain insya-Allah sebelum kita nak masuk kepada kesalahan-kesalahan pada ayat yang ketiga insya-Allah. Baik. Seterusnya kita tengok pada ayat yang ketiga. Saya rasa ayat ni dah disyarahkan pada ayat basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama saja huraiannya. Pada ayat ketiga ni sama saja huraiannya. Yang pertamanya jangan kita ringankan ra, jangan Ar-Rahman, kena Ar-Rahman. Tapi jangan muncung, jangan Rahman. Bahaya ni. Ar-Rahman. Jadi arwah kita kan. Ar-Rahman. Ruah. Sebab mula-mulanya kita nak muncung tu, nanti bila kebiasaan nanti dia akan jadi waw, tambah waw. Arwah. Macam tu. Ar-Rahman. 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 Dia tak muncul tengok mulut saya. Ar-Rahman. Cuma sekarang ni yang bergerak mulut yang itu adalah makhraj baris. Buka sederhana, muncung itu baris. Jadi sekarang ni yang buka mulut tu baris fathah. Ar-Rah. Ar-Rah. Bukan Ar-Rah. Nampak tak? Ar-Rahman. Dia kena Ar-Rah. Ini pada tebal lah. Saya kata yang waw tadi sama juga bahasa ni. Yang kedua ni. Bahaya tu. Menukar baris kasroh nun pada baris dhammah. Ini yang biasa. Yang tadi ni. Menukarkan huruf ra kepada huruf ha. Sama juga. Yang kita bahas tadi.
Menebalkan huruf mim yang berbaris fathah sama juga dengan roh ma. Membaca ya madiah sama juga. Bukan rahim, rahim. Jangan baca dicampurkan dengan gunnah. Yang kelima membaca ya madiah pada perkataan. Yang kelima ni dicampur dengan gunnah. Yang keempat menebalkan sebutan huruf mim yang berbaris fathah. Yang tadi. Yang keenam melebihkan gunnah pada mim pada perkataan ketika diwakafkan. Rahim yang dah pun kita bahas. Itu antara kesalahan, tetapi pada Ar-Rahmanir Rahim ni jaga sangat. Ar-Rahman. Jadi kalau kita muncungkan, ya, tebal nak tebal ra ni kita muncung. Itu kena jaga bab ayat yang ketiga ni. Kena Ar-Rah Ar-Rahman. Rahman. Bukan Rahman. Jangan kita muncungkan. Ya. Baik. Jadi perbahasan ayat yang ketiga sama juga ayat dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama sahaja. Kita pergi kepada kesalahan yang keempat. Ayat yang keempat. Ya. Baik. Kesalahan bacaan surah Al-Fatihah pada ayat yang keempat. Ini baru. Bentuk-bentuk kesalahan baru yang perlu kita kena tahqiq betul-betul. Pertamanya, iaitu memendekkan mad asli ataupun mad tabi'i pada ma. Jadi hari ni kita hanya bincang pada Hafs an Asim. Jangan kita campur dengan qiraat lain. Ya? Pada bahasan Hafs an Asim, ya. Qiraatnya. Kesalahan ini akan menyebabkan berlakunya percampuran riwayat. Kalau kita buat. Yang dihukumkan oleh ulama sebagai haram. Kena talfiq kat sini. Talfiq al-riwayah. Sungguh pun begitu bacaan Al-Fatihah adalah sah kerana menghazafkan alif pada dalam lafaz ma tu adalah qiraat yang mutawatir, ada qiraat lain. Jadi sah lah. Cuma kadang-kadang kita dikatakan setengah ulama kata tak boleh dalam talfiq ar-riwayah. Berlaku talfiq. Macam fiqh lah pada mazhab, pak mazhab kita tu, ya. Dalam bab fiqh. Begitu juga dengan qiraat, kita tak boleh nak campur aduk. Kerana dihukumkan oleh ulama sebagai haram. Kerana ada yang boleh baca Maliki Yaumiddin. Tapi kita pada riwayat Hafs an Asim, kita kena baca secara mad asli. Maliki Yaumiddin. Mali. Kena panjangkan dua harakat. Ya? Baik. Jadi kita ikut Maliki Yaumiddin. Jangan buat talfiq ar-riwayah. Yang kedua, menebalkan sebutan huruf mim yang berbaris fathah. Sedangkan ia huruf yang dibaca nipis. Kesalahan ini merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan hukum tajwid. Kita baca macam mana? Maliki yauma. Bukan ma. Macam mana nak jadi infitah dan istifal? Kalau kita sebut ma. Bila mana infitah, lidah terbuka. Menyebabkan mulut kita tak jadi termuncung. Bukan termuncung, terkedepan sikit. Dan pangkal lidah kita terletak. Tidak terangkat. Kalau kita buat ma, mana seolah-olah macam nak melengkung lidah kita. Nak pergi ke arah
Itba. Dia salah tu. Dia kena ma. Baru jadi dua sifat tadi. Ma. Bukan mo. Ma. Ha. Mali. Bukan mo. Maliki yaum. Kesalahan ini merosakkan lafaz dari sudut penyempurnaan hukum tajwid. Ya. Yang ketiga, menukarkan baris kasroh huruf kaf kepada sukun. Ini sangat jadi selalu ni. Iaitu pada perkataan maliki ni kita buat tukarkan baris kasroh kepada tukarkan baris kasroh yang asalnya berbaris tukarkan baris kasroh kepada sukun. Ya? Contohnya apa? Malikiyau, likyau. Kita terus pergi likyaumiddin. Kan kaf itu ada sifat ham. Jadi kita bila mati likyaumiddin. Kita tak jadi malikiyau. Kita tak berhati-hatilah di sini maksudnya. Masalahnya malikiyaumiddin, likyaumiddin. Macam tu Salah. Jadi kena jelas lah. Sebab tu saya kata kena tahqiq. Malikiyau. Kan? Kerana dia ni kesalahan merosak makna ni. Kalau kita baca perkataan maliki bermaksud raja. Tapi perkataan malik bermaksud jadilah raja. Hati-hati ya. Jangan kita sukunkan baris huruf kaf yang berbaris bawah. Maliki. Bukan malikiyau. Malikiyau. Jelaskan ki itu. Kesalahan yang ketiga. Hati-hati ya. Sebab tu dia kena juga kita dalamilah bab-bab ilmu tajwid ni. Dan asas dalam bacaan yang saya kata tadi. Baris huruf, baris tanwin, sukun almat, sukun tasydid. 6 perkara ni bukan perkara orang kata apa kita boleh remehkan. Kerana berlaku kesilapan kat sini kita boleh membawa kepada kesalahan jali. Jadi kalau kita berhati-hati kat sini, tengok baris kaf berbaris bawah, tak ada masalah. Maliki yau. Tak ada masalah. Dari segi sebutan ikut saja baris yang ada. InsyaAllah. Menyebut kalimah maliki seperti malikiyau. Kesalahan ini bawa kepada perubahan makna. Perkataan malik kepada raja manakala mali bermaksud harta. Malikiyau. Kalau kita panjangkan. Kita sebutkan li tu. Malikiyau midin. Macam tu. Dia kena malikiyau. Malikiyau. Bukan malikiyau. Jangan jadi termasuk dalam lam. Kerana dia mal itu bermaksud harta. Senang cerita ikut je. Kita baris yang tetapkan, huruf tetap ikut bacaan. Sebab tu penting sebagaimana kaedah yang dibuat oleh yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Dr. Samsul Makno. Dia buat kaedah Al-Bada ni. Kita nak belajar asas. Dia tekankan 6 perkara asas tu. Perkara tentang huruf. Jangan ada kesalahan. Jadi bagi ataupun terbuka kepada semua orang sebenarnya. Bukan sekadar pada orang yang tak boleh baca. Tapi orang yang dah membaca tapi tak berpemahir, kita boleh rujuk balik. Perkara-perkara yang kena ambil perhatian dalam perkara asas tu. 6 elemen penting bagi seseorang yang nak
membaca Al-Quran. Tetap masuk bagi bab tajwid, ya. Yang kelima, ya. Yang kelima iaitu dia kata apa? Memanjangkan waw mati pada perkataan yaw. Memanjangkan waw mati pada perkataan yaum ketika wasal. Bacaan adalah salah kecuali sekiranya diwakafkan pada perkataan tersebut. Ya? Kita baca panjangkan pada yaum. Maliki yaumiddin. Dia macam mana kadar ni, ada setengah juga. Kadang-kadang masa pelajar, masa sesi pembelajaran ada pelajar tanya saya, dia kata, yaw ni berapa harakat? Dia tak ada harakat pada yaw. Dia hanya sempurnakan sifat waw. Waw kan tawasud. Suara dijelaskan, dikeluarkan sikit. Len, bukan. Minta maaf, yaw bukan tawasud. Maknanya, dikeluarkan sifat waw saja. Iaitu bersifat dengan rakhawah. Yaw, kan? Maknanya, sekadar sifatnya. Dia kalau nak jadi panjang ni, kalau ada mat, melibatkan mat. Jadi kalau tak ada melibatkan mat, dia bersifat dengan baca ikut sifat dia. Yaumi, jangan yaum. Tak ada mat kat sini. Kecuali kalau dia waqaf. Kalau waqaf pada yaum, itu jadi matlin. Matlin jadi tertakluk pada 2, 4, 6 harakat. Malik yaum. Kalau dia waqaf kat situlah, bolehlah panjang. Tapi kalau bacaan wasal, itu harfun lin. Huruf lin saja, maka kena ikut kadar pada sifat dan makhrajnya lah. Yaumiddin. Yaumiddin. Kan waw ini makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq ni dia memegang suara. Dia memegang suara tu. Dia tak boleh pergi kepada lain pada sifat dia. Dia tak boleh pergi dah. Dia makhrajnya akan pegang suara. Yaum. Sekadar itu je. Tetapi kalau makhraj muqaddar, dia boleh pergi sampai habis nafas. Boleh pergi terus. Tetapi kadarnya ada. Kalau dalam mat asli 2 harakat. Untuk makhraj muqaddar ni kan. 2 harakat. Kalau mat lain, kalau mat lazim contoh 6 harakat. Jadi ikut kadar tu lah. Asalnya dia berterusan suara tu. Sebab dia makhrajnya tak memegang suara. Makhraj muqaddar tidak memegang suara. Kalau makhraj muhaqqaq kan dia pegang suara tu. Jadi dia tak boleh pergi lebih. Kadar dia ada dah pada makhraj tu. Kadar pada huruf tu dah ada. Yaumiddin. Kalau yau itu dia jadi mat. Dia bukan huruf mat. Waw kena baris dhammah. Kalau bu okeylah. Ni baris pada ya dan waw mati itu harfun lin. Dia makhrajnya muhaqqaq, ya. Memegang suara. Jadi jangan kita panjangkan pada yaum tu. Ketika wasal yaum maliki yaumiddin, salah. Maliki yaumiddin. Nanti jadi mat. Padahal dia bukan mat, ya. Kalau diwakafkan jadi baru jadi mat. Matlin. Maknanya, ya. Yaum. Yang keenam, membaca huruf mim yang berbaris kasrah seolah-olah bacaan imalah, sedangkan huruf tersebut berbaris kasrah seperti yang telah dijelaskan pada ayat lepas. Sama juga huraiannya. Maliki yaumi. Ma mimu. Middin. Middin. Bukan meddin.
Malik yaumiddin. Ha, ha? Jangan jadikan i malah ma. Macam bismillahirrahmanirrahim. Ha tu. Baik. Ni. Yang ketujuh, membaca ya madiyah pada perkataan ad-din bercampur dengan gunnah nun yang diwakafkan. Membaca ya madiyah pada perkataan maddin dicampur dengan gunnah yang nun diwakafkan sedangkan bunyi huruf mad hanya keluar pada rongga. Ini kenapa kita kena tekankan sangat. Kalau kita tak betul-betul tahqiq bab ni, sebutan kita tak sempurna. Middin. Perasan tak? Middin. Din. Bukan itu, bukan yamat. Kalau yamat, di. Dal kasrah di. Lepas tu dia ada yamat. I. Bukan bukan di. Salah. Di. Din. Kan? Dalam masa 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat tu, kita baca dalam keadaan mat. Di. Din. Baru gunnah nun. Baru jadi gunnah pada nun yang sukun. Jangan jadi din. Maliki yaumiddin. Din. Kita dah masuk campur dengan gunnah sekali. Din. Jadi kalau nak pergi sedap lah. Tak boleh lah. Sebab ya tu, ya mat tak ada gunnah. Di. Din. Baru gunnah. Itu yang dimasukkan. Membaca ya madiyah pada perkataan ad-din bercampur dengan gunnah yang diwakafkan. Itu salah. Salah. Seterusnya yang terakhir, ya, dan juga huraian kita yang terakhir pada sesi ini dan terakhir pada ayat yang keempat. Saya rasa insya-Allah dah hampir 11.30. Sebenarnya saya dah ambil masa tuan-tuan dan puan-puan, kita kena janjikan pukul 11. Minta maaf lebih dahulu. Yang ke-8, melebihkan gunnah huruf nun pada perkataan ad-din ketika diwakafkan. Kesalahan ini merosakkan bacaan yang tepat. Huruf al-qiraat. Huruf al-qiraat. Bacaan yang tepat. Seperti yang dijelaskan pada ayat yang lepas. Tak tepatlah di sudut fusahahnya. Kita baca lebihkan gunnah. Din. Tak sampai kesalahan jali. Tak sampai. Tapi huruf al-qiraat, bacaan tepat tu tak kena. Sebab kita balik kepada maratibul gunnah, tartib gunnah itu ada 4 yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi jangan baca Maliki yaumiddin. Salah. Maliki yaumiddin. Macam tu. Kadar nun mati sahaja gunnahnya. Tetap ada gunnah, tetapi bukan gunnatul kamilah, gunnah yang sempurna, iaitu dia duduk pada nun atau mim yang bersabdu ataupun dikenali sebagai wajibul gunnah tu. Baik, yes. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi ini. Sebelum kita nak tangguhkan, ada soalan tak pada kesalahan ayat 4 ataupun bermula pada ayat 1 hingga 4 ni? Sebagaimana yang kita bincangkan tadi, andai ada persoalan, insya-Allah. Ya. Baik. Ataupun kalau ada soalan boleh tanya juga dalam grup Telegram. Di sana lebih ni, mungkin sekarang ni tak dapat lagi ataupun tak timbul lagi permasalahan, ya. Kalau timbul permasalahan boleh kita ajukan dalam grup
Telegram yang sediakan insya-Allah. Dan bukan sekadar itu, apa jua persoalan dengan bab tajwid, insya-Allah boleh tanya dalam grup insya-Allah. Dan sebagaimana yang saya jelaskan sebelum ni, dengan masa yang sedikit ni sebenarnya tak mampu untuk saya huraikan secara detail pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam bacaan ni. Cuma kita nak tunjukkan bentuk-bentuk kesalahan dan apakah sebutan yang tepat, dan adakah dia kesalahan jali ataupun kesalahan khafi. Itu saja yang mampu kita jelaskan. Kalau nak lebih detail pada bahagian ilmu tajwid ni, mestilah kita hadir kelas secara berkala yang disediakan dalam Akademi Al-Bada. Boleh hubungi admin kalau yang berminat insya-Allah. Dan uh, dari sudut uh, pelaksanaannya, maksudnya dari sudut teori mungkin mudah untuk kita sampaikan, tapi yang pentingnya adalah macam mana kita nak lafazkan. Sebab tu hukum belajar ilmu tajwid ni fardu kifayah, tetapi membacanya secara bertajwid adalah fardu ain. Jadi tak dapat tidak juga, kita kena talaqi untuk mengesahkan apakah ilmu yang kita ada, cara kita baca itu, bila kita dibaca adakah betul sebagaimana yang dikenaki dalam yang digariskan oleh para ulama dalam bentuk ilmu tu. Terutama sekali perkara-perkara yang asas sebenarnya pada nun mati dan tanwin. Pada bahagian ikhfa, adakah dia betul ikhfa kita insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi hari ini ya. Kita akan sambung pada kesalahan ayat kelima, keenam dan ketujuh pada sesi yang seterusnya besok pada waktu yang sama insya-Allah. Kita doakan supaya Allah memudahkan urusan kita. Baik. Um, Setakat itu saja untuk kali ini. Kita akhiri kelas ataupun klinik Fatihah ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu alam. Insyaallah kita jumpa pada sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.